Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi kita hari ini dalam kelas fizik tingkatan 5 kita. So malam ini kita akan cuba untuk habiskan silibus kita. Okey. Dan kita cuba dan cikgu cuba untuk ajarkan kamu mengenai teori fotoelektrik Einstein. Okey. Dan sebelum kita tamat cikgu akan tekankan mengenai aplikasi teori fotoelektrik. Okey, aplikasi fotoelektrik. Okey, aplikasi fotoelektrik. Alright. Jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu harap tidak ada yang tidak tahulah mengenai kesan fotoelektrik. Okey, ada tak yang tak tahu mengenai kesan fotoelektrik? Ain, Hafiz, Iman, Yayan, tahu tak mengenai kesan fotoelektrik? Tahu tak? Ain, Hafiz, Iman, Yayan, tahu tak mengenai kesan fotoelektrik? Mana ni? Tahu tak apa itu kesan fotoelektrik? Sebab ini kita nak masuk teori fotoelektrik Einstein ni. Jadi penting untuk anda tahu kesan fotoelektrik dahulu. Kalau anda tak tahu kesan fotoelektrik, susah nanti anda nak masuk teori fotoelektrik ni. Ain, Hafiz, Iman, Yayan, ada ke tak ni? Tahu tapi lupa. Dia kesan fotoelektrik ni kan. Kesan fotoelektrik dia yang kamu belajar 7.3 ni kan. 7.3 ni dia tak banyak dia punya formula lah. Dia tak banyak dia punya formula, ada dua saja. E sama dengan HF dengan lambda sama dengan H over P. P itu adalah momentum lah. Jadi kalau kita nak cari tenaga tetapi tidak diberikan frekuensi, maka kamu gunakan E sama dengan HC over lambda. Itu saja. Okey. Kalau dia nak cari momentum, kalau dia nak cari panjang gelombang tapi tidak diberikan momentum tapi diberikan jisim elektron dan juga diberikan jisim elektron, maka kamu gunakanlah lambda sama dengan H over mv. Okey, mc lah. H over mc. Itu sahaja. Itu adalah kesan fotoelektrik. Dan kesan fotoelektrik ni secara asasnya adalah apabila kita mengenakan cahaya kepada suatu logam peka cahaya ataupun suatu logam, apa yang akan berlaku adalah elektron akan dibebaskan daripada logam tersebut dengan syarat cahaya tersebut kenalah mempunyai frekuensi yang tertentu ataupun frekuensi ambang. Okey, dia kena mempunyai frekuensi ambang. Kalau dia ada frekuensi ambang yang betul untuk logam tersebut, maka logam tersebut akan membebaskan elektron. Okey, itu sahaja kesan fotoelektrik. Okey. Okey. Ni recap balik. Ini adalah kita punya logam peka cahaya. Ini logam peka cahaya.
Jadi bila ada suatu cahaya yang dikenakan kepada logam tersebut dan frekuensi cahaya ini ialah frekuensi ambang bagi logam, maka elektron akan dibebaskan. Elektron akan dibebaskan. So ini adalah kesan fotoelektrik. Okey. Ini adalah kesan fotoelektrik. So ini adalah kita punya frekuensi ambang. Okey, ingat lagi tak apa itu frekuensi ambang? Frekuensi ambang ingat lagi tak? Apa itu apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi ambang? Frekuensi ambang ingat tak? Hafiz, apa itu frekuensi ambang Hafiz? Frekuensi minimum untuk apa? Dia betul frekuensi minimum, tapi frekuensi minimum untuk apa? Betul, terima kasih. Frekuensi minimum bukannya untuk mengeluarkan elektron tapi untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Okey. Frekuensi minimum untuk menghasilkan kesan fotoelektrik bagi suatu logam. Okey. Okey. Logam apa tak kisahlah logam apa asalkan dia logam. Jangan pula kamu letak kayu peka cahaya. Jangan pula kamu letak kayu peka cahaya, jangan pula kamu letak plastik peka cahaya. Okey. Kamu letak logam peka cahaya, okey? Pastikan kamu gunakan logam. Jangan gunakan kayu, jangan gunakan plastik. Okey? Sebab kesan fotoelektrik ni hanya wujud untuk logam sahaja. Okey, cahaya dikenakan kepada logam. Logam itu adalah logam peka cahaya. Maka kalau frekuensi cahaya tersebut adalah frekuensi ambang bagi logam, maka logam itu akan membebaskan elektron. Okey? Ini kita punya cahaya. Ini elektron. Dibebaskan. Dibebaskan oleh logam. Dari logam. So secara asasnya lah, secara ringkasnya inilah kesan fotoelektrik dan inilah apa yang kamu kena tahu mengenai kesan fotoelektrik. Ini dia dari segi konsep. Okey. Dari segi konsep ini sahaja apa yang kamu perlu tahu mengenai kesan fotoelektrik. Dan kalau kamu nak tahu
Kalau kamu nak tahu dia punya tenaga tenaga cahaya pula, kalau kamu nak cerita dia punya tenaga cahaya, maka kamu gunakan formula E sama dengan HF atau E sama dengan HC over lambda. HC over lambda. Okay. Tenaga foton E sama dengan HF atau E sama dengan HC bahagi lambda. Dan panjang gelombang de Broglie, panjang gelombang de Broglie, panjang gelombang de Broglie, okey, ataupun lambda sama dengan H bagi T. Panjang gelombang de Broglie diberi sebagai H bahagi P ataupun H bahagi MB. Okey, ini adalah formula lah untuk 7.2 So yang pertamanya tenaga foton dan panjang gelombang de Broglie. So untuk 7.2 inilah ringkasan dia. Konsepnya dekat sini, formulanya dekat sini. Itu sahaja. Okey. Tetapi penting untuk kamu tahu kesan fotoelektrik ini sebab dalam teori fotoelektrik Einstein kita masih lagi nak cerita mengenai kesan fotoelektrik. Tapi kesan fotoelektrik ni dia secara umum sahaja. Dia secara umum sahaja. Okey. Untuk teori fotoelektrik Einstein dia nak menceritakan macam mana tenaga foton ini digunakan untuk membebaskan elektron. Itu dia. Okay? Macam mana tenaga foton ini digunakan untuk membebaskan elektron dan menyebabkan elektron pada logam tersebut bergerak. Bergerak. Okey? Itu adalah teori fotoelektrik Einstein. Okay. Teori fotoelektrik Einstein. Okey, kita dah tahu apa itu kesan fotoelektrik. Okey. Tapi setakat yang kita belajar, kita hanya tahu kalau frekuensi cahaya ini adalah frekuensi ambang, elektron dibebaskan. Tapi teori fotoelektrik Einstein pula dia nak menceritakan kenapa elektron ini dibebaskan. Okey. Untuk mengexplain. Untuk menerangkan. Mengapa
Mengapa elektron terbebas? Akibat kesan fotoelektrik. Akibat tenaga foton, okey. Tenaga foton semasa kesan fotoelektrik terjadi. So inilah ini yang nak diterangkan oleh teori fotoelektrik Einstein. Kita tahu kalau kesan fotoelektrik ni yang berlaku, tapi Einstein pula nak cerita kenapa elektron itu terbebas oleh tenaga foton. Okay, alright. Jadi untuk merumuskan persamaan fotoelektrik Einstein ni, perkara yang kita kena faham adalah dia mula-mula ada sumber tenaga. Okey, mula-mula ada sumber tenaga tersebut berpindah kepada logam, dan apabila dia terpindah kepada logam ni serap tenaga tersebut, yakni cahaya kita, dan sebahagian daripadanya digunakan untuk membebaskan elektron, dan kalau ada lebihan tenaga daripada sumber tenaga tadi digunakan pula untuk menggerakkan elektron. Faham tak apa yang saya bercakap ni? Faham tak apa cikgu cakap ni? So, one more time cikgu ulang one more time. Mula-mula, okay, untuk memahami teori fotoelektrik Einstein ni, kamu kena tahu dahulu untuk suatu kesan fotoelektrik itu berlaku, terdapat satu sumber tenaga, okay, iaitu cahaya yang bertindak ke atas logam, kemudian tenaga tersebut diserap oleh logam, di mana sebahagian besar daripadanya digunakan untuk membebaskan elektron daripada cengkaman logam tersebut. Tapi itu baru membebaskan elektron daripada cengkaman logam. Kalau dia terbebas, tak semestinya dia tergerak lagi. Tapi kalau ada lebihan tenaga daripada cahaya ini tadi, lebihan tenaga itu digunakan untuk menggerakkan elektron. Okey. Berdasarkan apa yang cikgu cakap, adakah mustahil kalau ada cahaya yang dikenakan kepada logam tetapi elektron tidak bergerak? Adakah mustahil? Oh guys. Mana adakah mustahil kalau apabila cahaya dikenakan kepada suatu logam, elektron tidak terbebas atau elektron tidak tergerak? Adakah mustahil? Okey. Tak mustahil lah Aduh, itu pun nak lambat juga nak jawab. Tak mustahil lah, okey. So maksudnya apa yang cikgu nak sampaikan adalah kesan fotoelektrik ni tidak semestinya akan memberikan
bentuk macam ini. Okey, bila kenakan cahaya kepada logam, elektron terbebas. Tak semestinya. Okey, tak semestinya. Okey. Sebab itu penting untuk anda tahu konsep frekuensi ambang tadi. Kalau frekuensi ambang, kalau frekuensi cahaya ini tadi tidak sama dengan frekuensi ambang, maka kesan fotoelektrik tidak akan terjadi. Okey, kesan fotoelektrik tidak akan berlaku. Okey. Tapi kalau frekuensi adalah sama dengan frekuensi ambang ataupun lebih tinggi daripada frekuensi ambang, apa yang berlaku kepada elektron? Okey. Oh sorry, ini bukan macam ni. Lebih daripada frekuensi ambang. Lebih daripada frekuensi ambang. Okey. So maksudnya adalah ada logam yang akan membebaskan elektron apabila cahaya merah dikenakan kepadanya. Tapi ada logam lain pula yang apabila cahaya merah dikenakan kepadanya tidak membebaskan elektron. Dua-dua ni logam. Dia cuma kedua-dua ni adalah logam yang berbeza. Walaupun dikenakan kepada dia cahaya yang sama, tidak semestinya kedua-duanya membebaskan elektron. Jadi teori fotoelektrik Einstein boleh menerangkan apa yang berlaku. Okey? Kenapa logam ni tak membebaskan elektron? Kenapa logam ini membebaskan elektron? Okey. Okey, ni. So, ini ada cahaya merah dikenakan kepada logam tersebut. Okey. Ini logam A. Ini logam B. Okey. Dua-dua dikenakan oleh cahaya merah yang sama. Dua-dua dikenakan oleh cahaya merah yang sama, frekuensi yang sama. Tetapi untuk logam A sahaja elektron terbebas. Logam B tidak membebaskan elektron. Okey? Logam B pula tidak membebaskan elektron. Okey. Logam A dan B dikenakan cahaya merah yang sama, namun hanya logam A yang membebaskan elektron. Mengapa? Okey, mengapa? Kerana logam A mempunyai fungsi kerja.
fungsi kerja yang lebih rendah dari frekuensi dari tenaga foton cahaya merah. Okey. So logam A ni dia mempunyai fungsi kerja yang lebih rendah dari tenaga foton cahaya merah. Manakala logam B dia mempunyai fungsi kerja yang lebih tinggi daripada tenaga foton cahaya merah. Okey, tenaga foton cahaya merah. Okey. So, apakah itu pula fungsi kerja? Okey. Fungsi kerja ni sebenarnya dia punya konsep samalah juga dengan frekuensi ambang. Okey, sekarang ni kamu mungkin dah confuse. Apa ni fungsi kerja? Apa pula frekuensi ambang, kan? So, frekuensi ambang ialah frekuensi minimum untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Fungsi kerja pula adalah tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron ataupun tenaga minimum untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Gitu. Okey. Diperlukan untuk membebaskan fotoelektron. Membebaskan fotoelektron. Okey. So, fungsi kerja ialah tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron. Okey. So, ini baru untuk membebaskan fotoelektron sahaja. Tetapi ada kes di mana walaupun dikenakan ke atas logam tersebut tenaga yang sama dengan fungsi kerja, kesan fotoelektrik masih lagi tak berlaku. Contoh ini satu satu, dua, ini ada cahaya yang dikenakan kepada logam C. Cahaya yang dikenakan kepada logam C. Okay. Ya, tenaga foton
walaupun tenaga foton adalah sama dengan fungsi kerja tiada elektron yang dikesan. Mengapa? Jangan apa mungkin saya buat. Oh, sorry. Ini adalah logam. Di mana logam ni mempunyai fungsi kerjanya sama dengan E. Okey. Tetapi walaupun begitu, bacaan miliameter adalah sifar. Okey, sifar. Okey. Bacaan sifar miliam. Walaupun tenaga foton adalah sama dengan fungsi kerja, tiada elektron yang dikesan. Masih tiada arus yang mengalir. Tiada arus mengalir. Okey, tiada arus mengalir. Mengapa? Okey. So, untuk menjawab soalan ini anda kena faham bahawa apabila tenaga dikenakan ke atas suatu logam, logam itu dia akan serap sepenuhnya. Serap tenaga cahaya itu sepenuhnya, okey? Logam itu akan serap tenaga cahaya itu sepenuhnya. Dan boleh tak masalah. Dan apabila tenaga cahaya itu diserap sepenuhnya, apa yang berlaku adalah memang dia akan membebaskan elektron. Tetapi walaupun elektron dibebas,
tidak semestinya elektron itu akan tergerak. Kalau elektron itu tak bergerak, maka bacaan milik emitter ini masih juga tidak menunjukkan sebarang bacaan. Jadi untuk menghasilkan kesan fotoelektrik yang menghasilkan fotoelektron yang bergerak, tenaga foton tersebut hendaklah mempunyai tenaga yang lebih tinggi daripada fungsi kerja. Okey? Jadi tenaga foton yang diserap diguna sepenuhnya untuk membebaskan elektron sahaja. Namun tidak ada tenaga kinetik pada elektron. Okey. So yang ini pula, untuk kes ini pula, semua tenaga foton yang diserap oleh logam digunakan untuk membebaskan elektron saja. Tetapi tidak ada tenaga untuk menggerakkan elektron tersebut. Tidak ada tenaga untuk menggerakkan elektron tersebut. Sebab itu, bacaan miliammeter ini masih lagi kosong walaupun fungsi kerjanya sama dengan tenaga foton. Okey? Jadi ada 3 faktor untuk menerangkan teori fotoelektrik Einstein. Yang pertama iaitu tenaga foton. Yang pertama iaitu tenaga foton. Yang kedua fungsi kerja. Dan yang ketiga tenaga kinetik. Okey. Pertama tenaga foton, kedua fungsi kerja, ketiga tenaga kinetik. Jadi kalau anda nak menghasilkan kesan fotoelektrik di mana fotoelektron dia bergerak, tenaga tersebut hendaklah tenaga yang dibekalkan hendaklah lebih daripada fungsi kerja sehinggakan ada lebihan tenaga. Dan lebihan tenaga tu digunakan untuk menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Okey? Maksudnya walaupun elektron bebaskan, elektron tu tidak bergerak sebab tidak ada tenaga kinetik. Okey. Jadi apa yang kena buat adalah tenaga foton hendaklah lebih daripada fungsi kerja. Dan teori fotoelektrik Einstein dia menerangkan dengan baik mengenai fenomena ini menggunakan formula menggunakan persamaan fotoelektrik Einstein. Persamaan fotoelektrik Einstein diberi sebagai E
sama dengan fungsi kerja tambah tenaga kinetik. Okay. Tenaga kinetik maksima. Jadi ini adalah formula ataupun persamaan photoelectric Einstein. Di mana E adalah tenaga foton. Okay, ini adalah tenaga fungsi kerja. Fungsi kerja. Tenaga minimum okey, ingat fungsi kerja ni hanyalah untuk membebaskan sahaja. Membebaskan sahaja elektron. Okey. So, kalau bukannya untuk menggerakkan tetapi untuk membebaskan sahaja elektron. Ataupun nama pendeknya ialah fungsi kerja lah. Okey, fungsi kerja. Dan Kmax iaitu tenaga kinetik maksima. Tenaga kinetik maksima fotoelektron dari lebihan tenaga foton yang lebihan tenaga foton dari lebihan tenaga foton. Okey. Okey, formula kita adalah E sama dengan fungsi kerja tambah Kmax. Jadi formula ini dapat menerangkan kenapa elektron itu bergerak, kenapa elektron itu kenapa tidak ada fungsi kerja ini persamaan ini dapat menerangkan kenapa kesan fotoelektrik itu tidak berlaku, kenapa kesan fotoelektrik itu berlaku tetapi elektron tidak bergerak, dan kenapa kesan fotoelektrik itu berlaku dan elektron bergerak. Okey. Ini dapat menerangkan kenapa tu tiada kesan fotoelektrik. Okey. Okey, ini kamu kena tahu ni sebab selalu dia tanya dia bagi kamu 4 besi. Okey, dia bagi kamu 4 besi pula. Dia bagi kamu 3 ataupun 4 logam kan. Dia bagi kamu 3 atau 4 logam. Logam-logam tersebut mempunyai fungsi kerja yang berbeza-beza dan terdapat 2 atau 3 cahaya yang dikenakan kepada logam-logam tersebut.
Kemudian kamu kena terangkan, oh kenapa kalau cahaya yang pertama ni tidak boleh menghasilkan kesan fotoelektrik kepada logam A dan logam B, tapi boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada logam C dengan D. Kenapa cahaya B ni pula tidak boleh menghasilkan kesan fotoelektrik kepada logam C dengan D? Kenapa cahaya B ni pula tidak boleh menghasilkan kesan fotoelektrik kepada kepada logam A. Tapi logam B, C, D boleh pula. Itu. Okey, kamu kena tahu kenapa persamaan. Kamu kena tahu apakah fungsi persamaan ini. Okey. Fungsi kerja tu bukan fotoelektron ke? Bukan, dia bukan fotoelektron. Fungsi kerja dia bukan fotoelektron. Fungsi kerja itu adalah tenaga. Fungsi kerja ni tenaga. Okay? Tenaga. Ini adalah formula untuk tenaga. Semua dalam ni adalah tenaga. Bukannya elektron, bukannya daya. Okay? Semua dalam ini adalah tenaga. Bukan elektron, bukan daya, bukan jisim, bukan panjang gelombang, bukan halaju, bukan. Semuanya adalah tenaga. Tenaga foton, tenaga minimum untuk membebaskan elektron, dan tenaga kinetik. Okey? So apakah yang dapat diterangkan oleh persamaan ini? Yang pertama, kenapa tiada fotoelektron? Tiada kesan fotoelektron. Kenapa dia boleh terangkan kenapa tiada kesan fotoelektron? Fotoelektrik, sorry. Tiada kesan fotoelektrik. Yang kedua, ada fotoelektrik tetapi tiada bukan tiada tapi tiada fotoelektron. Dan yang ketiga, kenapa ada fotoelektrik dan ada fotoelektron. Okey. So dia akan menerangkan ketiga-tiga ni. Kenapa tiada kesan fotoelektrik, kenapa ada fotoelektrik, tiada fotoelektron, dan kenapa ada fotoelektrik, ada fotoelektron. Okey? Itu adalah fungsi untuk persamaan fotoelektrik Einstein. Okey? Okey, kita cuba buat contoh. Baru kamu nampak apa yang nak diterangkan, ya.
Dah. Okay, take 5 dulu. Kamu hadam dahulu apa yang telah cikgu ni ajarkan tadi. Hadamkan dahulu. Okay. Kita baca soalan ni. Suatu cahaya kuning mempunyai tenaga foton 2.14 elektron volt. Terangkan apa yang berlaku sekiranya cahaya kuning dikenakan
kepada suatu logam yang mempunyai fungsi kerja 2.14 elektron volt. Okey. Siapa yang sudi untuk meneka apakah jawapan dia? Teka je, teka. Boleh tak ni? Contoh 5 ni. Satu cahaya kuning mempunyai tenaga foton 2.14 elektron volt. Terangkan apa yang berlaku sekiranya cahaya kuning dikenakan kepada suatu logam yang mempunyai fungsi kerja 2.14 elektron volt. Okey. Jadi apa yang berlaku kalau cahaya kuning ni dikenakan kepada suatu logam dengan fungsi kerja 2.14 elektron volt. Okey. So, kalau kamu tak tahu, kalau kamu tak nampak apa yang berlaku dalam kes ini, okay, dia macam ni. Kita ada logam ni, logam apa kita tak tahu. Okay. Logam ini dia mempunyai fungsi kerja 2.14 elektron volt. Okay. Okay. Logam dia ya yang mempunyai fungsi kerja, bukan cahaya yang ada fungsi kerja, bukan. Logam dia yang ada fungsi kerja, bukan cahaya. Kemudian, suatu cahaya kuning dikenakan kepada logam tersebut. Dan cahaya kuning ini mempunyai tenaga foton 2.14 elektron volt. Logam ini mempunyai fungsi kerja 2.14 elektron volt juga. Alright. So untuk kita menerangkan apa yang berlaku, kita boleh gunakan persamaan fotoelektrik Einstein. Okay. Kita boleh gunakan persamaan fotoelektrik Einstein. E sama dengan fungsi kerja tambah K max. Okay. Kalau kita punya tenaga foton adalah 2.14 elektron volt dan fungsi kerja kita juga 2.14 elektron volt tambah K max, siapa boleh kirakan untuk cikgu berapakah K max kita? Berapakah K max kita? Kalau tenaga foton kita 2.14 elektron volt, logam pula mempunyai fungsi kerja 2.14 elektron volt, berapakah K max kita? Yayan saja yang jawab. Ain mana? Iman? Afif? Aduh, matematik ni senang sangat matematik ni. Okey, kita gunakan formula E sama dengan WO fungsi kerja tambah K max. E kita 2.14 elektron volt. Fungsi kerja kita 2.14 elektron volt. Okey. Jadi kita boleh cakap bahawa K max kita adalah berapa? Sifar. Okey. K max kita sifar. Kamu nak letak elektron volt boleh. Kamu nak letak dalam joule pun boleh. Okey. Dalam kosong joule pun boleh. Sebab dia mesti kosong. Okey. Kalau kosong elektron volt, kamu convert kepada joule pun akan jadi kosong joule juga. Okey. Jadi kalau K max kita adalah kosong,
Apa yang kamu boleh cerita mengenai foto? Ya Allah. Kalau Kmax kita adalah kosong, apa yang kamu boleh cerita mengenai foto elektron? Kalau kita punya tenaga kinetik ni adalah sifar, apa yang kamu boleh cerita mengenai mengenai foto elektron kita? Guys, no guys, mana ni? Come on, come on, come on, come on. Mana ni? Diam. Faham ni apa yang cikgu ajar ni? Tenaga foton kita ialah 2.14 elektron volt. Okey. Fungsi kerja logam 2.14 juga. Memang betul-betul sama dengan apa? Memang betul-betul sama dengan tenaga foton. Memang betul-betul sama. Okey, kita tak tahulah logam apa kan, tapi memang dia ada logam macam ni. Okey. Jadi, apa yang kita boleh cakap? Berdasarkan formula ini, kita boleh cakap bahawa fotoelektron dibebaskan tetapi tidak bergerak. Okey. Dibebaskan tetapi tidak bergerak atau tiada tenaga kinetik. Macam ni je. Okey. Berdasarkan formula ini, fotoelektron itu dibebaskan tetapi tidak bergerak. Kalau dekat sini, kalau kita boleh nampak elektron tu dia dekat sini je. Dekat sini je, dia tak bergerak pun. Okey? Duduk dekat sini sahaja. Dia tak terpancar keluar. Okey? Jadi ini yang dimaksudkan ada fotoelektrik, tiada fotoelektron. Okey? Bukan tiada lah, ada fotoelektron juga. Fotoelektron tu terbebas juga, tetapi kita tak nampak fotoelektron itu. Kita tak boleh nak mengkaji fotoelektron itu. Okey? Nampak? Ya.
mempunyai okay. Okay. So ni mungkin agak tricky sikit lah untuk jawab. Cuba kamu cuba kamu cuba jawab dahulu. Contoh 6, Cuba jawabkan dahulu, cuba untuk jawabkan dahulu contoh 6 ni. Kalau ada apa-apa soalan, tanya je. Suatu cahaya hijau mempunyai tenaga foton 2.25 elektron volt. Terangkan apa yang berlaku sekiranya cahaya hijau dikenakan kepada suatu logam dengan fungsi kerja 3 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Cuba buat. Dalam masa 5 minit, cuba buat. Cikgu rasa cikgu dah ajar kan mengenai cara nak tukar joule kepada elektron volt kan? Cikgu dah ajar rasanya. Ke belum? Cikgu dah ajar tak cara tukar joule kepada elektron volt?
dah, kau tak jawapan dia. Macam tak jawab langsung ni. Tak jawab Okey. Cikgu harap kamu cubalah untuk buat latihan 5 ni Walaupun ada 4 orang sekarang ni, Ain, Iman, Hafif, Yayan. Cikgu harap kamu cubalah buat, okey? Sebab sebenarnya walaupun kamu tak faham, walaupun kamu rasa kamu tak faham tentang fizik kuantum ni, tapi dalam exam sebenarnya masa SPM nantilah. Sebenarnya soalan yang berkenaan dengan fizik kuantum ni tak banyak. Okey. Dia tak banyak. Tetapi kalau kamu walaupun dia tak banyak tapi kalau salah kalau salah kita dapatlah skor kan. Katakanlah kamu punya markah kan, kamu punya markah 79. Saya tak tahu berapa markah untuk dapat A sekarang, tak tahulah. Tapi markah kamu macam satu markah, 2 markah lagi kurang untuk dapatkan A. A minus lah, A minus kan. Walaupun kita tak nak dapat A minus tapi paling kurang lah, okay? A minus. Maka kamu lagi 1 ataupun 2 markah dapat A minus, ataupun 1-2 markah lagi dapat A, ataupun 1-2 markah lagi dapat A plus. Tiba-tiba kamu dapat jawab soalan berkaitan dengan fizik kuantum dengan baik. Contoh macam ni lah kan, latihan 5 ni lah kan. Kamu boleh jawab dengan baik. Pak, dapat 1-2 markah. Dapat 1-2 markah, dapat A plus. Okey. Sebab tu kalau kita dalam kita belajar ni, harapnya kita tak alang-alang lah. Okay, walaupun cikgu tahu. Cikgu tahu sebenarnya kamu sebenarnya tak faham pun untuk fizik kuantum ni. Tapi cikgu harap kamu jangan risau dan kamu jangan bersedih hati ke ataupun bersusah hati ke ataupun mengalah ke dengan fizik kuantum ni Sebab percayalah, soalan ni sikit tetapi kamu punya silibus telah permudahkan untuk kamu mengenai fizik kuantum ini. Okey? Ada 3 saja subtopik untuk fizik kuantum. Pertamanya pengenalan, keduanya kesan fotoelektrik dan ketiganya ni last ni iaitu teori fotoelektrik. Okey, teori fotoelektrik. Dan cikgu harap-harap kamu at least boleh faham mengenai teori fotoelektrik. Okey. Bukan pengenalan, teori kuantum cahaya. Teori kuantum cahaya, kesan fotoelektrik dan teori fotoelektrik Einstein. Okey. Dan cikgu harap-harap kamu boleh buat dengan baik untuk teori fotoelektrik Einstein sekurang-kurangnya lah. Sebab teori fotoelektrik Einstein ni banyak pengiraan dan banyak dia punya section B ada banyak keluar dekat teori fotoelektrik Einstein. Okay? Jadi harap-harapnya kamu boleh buat dengan baiklah. Right. Tak apa, up to you. Kalau kamu tak nak buat dengan baik untuk teori fotoelektrik Einstein ni, up to you. Tapi cikgu harap kamu boleh buat yang baik dengan baik untuk topik-topik yang baik. Contohnya macam elektrik, elektronik. Itu kalau kamu nak fokus kan, mungkin kamu nak fokus kat sana kan. Sebab itu adalah topik yang lebih susah sebenarnya. Elektronik adalah topik yang lebih susah. Actually elektronik lah topik yang paling susah. Elektronik topik yang paling susah. Yang keduanya adalah elektromagnet. Itu elektromagnet adalah lagi yang kedua susah untuk silibus form 5 ni. Fizik nuklear tak sangat. Teori foto kalau fizik kuantum ni pun tak sangat. Jangan risau. Tapi kalau kamu nak fokus ke sana, boleh, tak ada masalah. Tapi dan kalau kamu tak nak fokus sangat kat fizik kuantum ni pun, cikgu harap kamu cubalah fokus, okey. Untuk fizik kuantum ni, at least kamu belajar sikit.
Tak pun kamu tahu dia punya formula saja. Kamu tahu dia punya formula saja. Okey. Alright. Suatu cahaya hijau mempunyai tenaga foton 2.25 elektron volt. Teramkan apa yang berlaku sekiranya cahaya hijau dikenakan kepada suatu logam dengan fungsi kerja 3 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okey. Jadi ada dua cara kamu boleh buat dekat sini. Mula-mula kamu tukarkan 2.25 elektron volt ini kepada joule, atau kamu tukarkan 3 darab 10 kuasa negatif 19 ini kepada elektron volt. Okey. Jadi macam mana nak tukar dia kepada joule, macam mana nak tukar kepada elektron volt? Okey. Caranya adalah, kalau kita nak tukarkan elektron volt kepada joule, kalau nak tukarkan elektron volt kepada joule, darabkan kalau nak tukar elektron volt kepada joule, darabkan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule elektron volt. Okey. Darab dengan joule per elektron volt. Satu poin 6 darab 10 kuasa negatif 19 joule per elektron volt. Kalau kamu nak tukar joule kepada elektron volt, bahagi sahaja dengan 1.6 darab 10. Inilah. So kalau kamu tukar EV kepada joule, darab 1.6 10 kuasa negatif 19 joule per elektron volt. Kalau kamu nak tukar joule kepada EV, bahagi dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule elektron volt. Okey? Macam tu je. So up to you, kalau kamu nak tukar kepada joule ke, kamu nak tukar kepada EV ke, up to you. Okey? Tapi pastikan nilainya betul lah. Kalau kamu tukar ni kepada EV, kalau kamu nak tukar ni kepada joule, jangan pula kamu tukar ni kepada EV. Nanti buat 2-3 kali kerja pula kan. Kalau kamu dah tukar ni kepada EV, jangan pula kamu tukar ni kepada joule. Okay, biarkanlah saja kan. Alright. Dan cikgu memilih untuk tukarkan ini kepada EV. Okay. Tukarkan 3.0 darab 10 kuasa negatif 19 joule kepada EV, maka cikgu akan dapat 3.0 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Tukarkan dia dengan EV, 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule per EV, maka akan dapat
1.88. 1.88 EV. Okay. So ini adalah fungsi kerja, masih lagi fungsi kerja logam tersebut. Masih lagi fungsi kerja logam tersebut. Maka kalau kita gunakan formula E sama dengan fungsi kerja tambah K max kita tadi. E kita 2.25. Kita punya fungsi kerja tenaga dia 1.88 tambah K max. Maka K max kita adalah tolak je 2.25 dengan 1.88. Okey. Maka K max kita adalah 0.37 elektron volt. Okey. Elektron volt. 0.37 elektron volt. Jadi ini bermaksud apa? Ini bermaksud fotoelektron dibebaskan dengan tenaga kinetik (0.37 elektron volt. Ataupun kalau kamu tukar daripada joule tadi, ataupun 5.93 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okey. Sebab kadang-kadang dia minta jawapan kamu dalam bentuk joule. Kadang-kadang dia minta jawapan kamu dalam bentuk EV. Jadi kalau dia minta dalam bentuk EV, tukarkan kepada bentuk EV. Kalau dia minta dalam bentuk joule, tukar kepada bentuk joule. Okey? Okey. Cuba kamu buat ni. Mana yang saya buat tadi? Okey, cuba kamu buat.
Okey. Sekarang sebalik pula. Tenaga foton pula mempunyai nilai joule, fungsi kerja pula mempunyai EV. Okey? Fungsi kerja adalah dalam EV. Jadi cuba terangkan apa yang akan berlaku. Kalau ini adalah kita punya kalau ini adalah apa yang kita dapatlah. Okey? Cuba buat cuba buat foto elektron dibebaskan dengan tenaga kinetik 2.5 elektron volt. Okey. Maksudnya Afif tak faham. Terima kasih Afif kerana menjawab terima kasih. Tetapi maksudnya Afif tak faham. Tak apa. Yayan faham. Okey, bagus. Okey. Tapi kamu kena tunjukkan Yayan. Kamu kena tunjukkan berapakah tenaga kinetik yang dihasilkan. Okey. So mula macam sama juga macam ni, sama juga. Okey, sama juga. Dan kebiasaannya pun kan memang soalan dia memang macam ni saja. Okey? Memang soalan dia macam ni saja untuk teori fotoelektrik Einstein lah. Memang dia macam ni je, okey? So pertama sekali kamu kirakan dahulu, kamu tukarkan dahulu joule kepada EV ke, EV kepada joule ke, okey? Melainkan kalau soalan dia minta bagi jawapan anda dalam bentuk EV. Jadi kamu kena tukar semua kepada EV. Tapi kalau dia minta bagi jawapan anda dalam bentuk joule, tukarkan dalam bentuk joule. Okey, kalau tak minta tak apa. Up to you. Jadi nak tukar ini kepada EV dahulu. So 2.84 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Kalau nak tukar kepada EV, bahagikan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule per EV.
So yang ini adalah satu poin tujuh tujuh 1.78 1.78 EB. Okey. Yang ini tadi adalah kita punya fungsi kerja. Ini adalah fungsi kerja. Tapi ini pula adalah tenaga foton. Okey. Ini adalah tenaga foton. Okey. Jangan pula kamu confuse. Ni tadi kita nak tukar fungsi kerja. Tapi ini kita nak tukar tenaga foton. Okey. Jadi, kalau tenaga foton kita adalah 1.78 darab 1.78 EB, gunakan formula E sama dengan fungsi kerja tambah Kmax. E kita 1.78, fungsi kerja fungsi kerja 2.5 tambah Kmax, maka Kmax kita adalah berapa? 1.78 tolak 2.5 kan? Tolak 2.5 iaitu negatif negatif 0.72 elektron volt. Okey, ini adalah Kmax kita. Okey. Dan anda kena faham tenaga kinetik tidak boleh negatif. Bukan tenaga tidak boleh negatif. Tenaga kinetik tidak boleh negatif. Okey? Tenaga kinetik tidak boleh negatif. Sebab tenaga kinetik yang negatif tidak wujud. Okey? Maksudnya kat sini adalah Kmax kurang dari sifar. Kita juga bercakap Kmax kurang daripada sifar. Sifar joule ataupun sifar elektron volt. Okey? Jadi apabila Kmax kita kurang daripada sifar joule ataupun sifar elektron volt, apa yang berlaku adalah fotoelektron, kesan fotoelektrik tidak terjadi. Kesan fotoelektrik tidak terjadi. Ataupun kamu cakap fotoelektron tidak terbebas. Okey, sama juga. Okey, ini pastinya kesan fotoelektrik dia tidak terjadi. Tapi kalau kamu cakap fotoelektron terbebas, salah. Fotoelektron terbebas, tapi tiada tenaga kinetik, salah. Sebab kamu cakap fotoelektron itu terbebas. So kalau kamu cakap fotoelektron terbebas, salah. Sebab tenaga tidak cukup, tenaga foton yang digunakan tidak cukup untuk membebaskan elektron. Dah kalau dah dia tak terbebas, dahlah dia tak terbebas, kan? Apatah lagi dia nak tergerak kan? Gitulah. Okey, jawapan dia kesan fotoelektrik tidak berlaku ataupun tidak terjadi. Okey, boleh faham ni? Boleh faham tak? Right. Sebenarnya kalau kamu faham yang ini, kamu fahamlah yang kesan fotoelektrik tu. Kan?
Sebab yang teori fotoelektrik Einstein dia menceritakan kenapa fotoelektron, kenapa elektron itu dia bergerak. So kalau kamu betul-betul faham ini, sebenarnya kamu boleh faham dah kesan fotoelektrik. Saya tak sempat kot, kita nak habiskan teori fotoelektrik malam ni. Banyak pula. Kita cuba soalan yang susah sikit. Okay, soalan yang latihan A, latihan 5B, latihan 5A, kemudian contoh 5 tadi sebenarnya kategori senang sebenarnya. Kategori senang. Kita cuba soalan yang sederhana senang. Okay? Sederhana susah. Okay? Sederhana susah. Okay. Cahaya dengan frekuensi 6.66 darab 10 kuasa 14 Hz dikenakan kepada suatu logam dengan fungsi kerja 2.5 elektron volt. Hitungkan tenaga kinetik maksima fotoelektron yang terhasil lah. Okay. Alright, so macam ni macam mana pula kita kena buat? Kita kena kira dahulu tenaga foton tersebut. Kita kena kira dahulu tenaga foton tersebut. Jadi, siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana nak kirakan tenaga foton? Cari dulu tenaga foton. So, siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana nak cari tenaga foton? Siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana cari tenaga foton? Ya, betul. Ya. Terima kasih ya.
Iman, macam mana nak cari tenaga foton? Oh, Iman. Oh, Iman. Macam mana cari tenaga foton, Iman? Macam mana cari tenaga foton? Kesian pula cikgu tengok kamu ni. Dah lah bosan apa fizik kuantum ni kan. Nampak orang ni malam pula. Cikgu faham lah, cikgu faham. Okey. Tapi cikgu nak tahu jugalah Iman Iman. Macam mana cari tenaga foton? Tahu Iman? Tahu tak Man? Kalau tak tahu cakap tak tahu Man. Tak tahu? So kalau tak tahu cikgu harap dengar baiklah apa? Dengar baiklah apa yang cikgu akan ajarkan cari Ain tahu tak? Oi, Ain Hanania. Oi. Okey ada. Ain, macam mana nak cari tenaga foton? Tadi Ayan dah jawab tapi Ayan DM cikgu. Terima kasih Ayan Macam mana cari tenaga foton? Ain tahu tak? Bukan, nak cari tenaga foton. Kalau kita nak pakai E sama dengan W tambah K, kita kena tahu K. Masalahnya kita tak dibagi K. Kita dibagi W tapi kita tak dibagi K. So kita tak tahulah macam nak cari tenaga foton kan. Tetapi ada cara lain. Tahu tak? Ya, betul Ain. Terima kasih. Okey. So kalau nak cari tenaga foton, E adalah sama dengan HF. Okey, Iman? E sama dengan HF. Sebab ini dia diberikan frekuensi. Dia bagi kita frekuensi kan. So kalau bagi frekuensi gunakan E sama dengan HF. Okey, EHF ini adalah tenaga foton kita. Okey. So kalau kita lakukan pengiraan, tenaga foton kita adalah HF iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 dengan F 6.66 darab 10 kuasa 14. Okey. Maka E kita adalah berapa? E kita berapa? Cuba kirakan. Berapa E kita? Cuba kirakan. Boleh tak? Tolong cikgu kira. Boleh tak tolong cikgu kira? So kita akan dapat 4.42 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okey. Ini adalah tenaga foton cahaya tersebutlah. Okey. Ini adalah tenaga foton cahaya. Tenaga foton cahaya pula.
tenaga foton. Okey. Tenaga foton cahaya dengan frekuensi 6.66 darab 10 kuasa 14 tadi. Okey. Barulah kita gunakan persamaan fotoelektrik Einstein. Okey. Persamaan fotoelektrik Einstein adalah kalau kamu tukar ni kepada EV dahulu pun boleh. Sebab ni gunakan EV kan. Kamu tukarkan kepada EV dahulu pun boleh. Kalau kamu tukarkan kepada EV, kamu akan dapat 2.75 elektron volt. Okey? 2.76, sorry. 2.76 elektron volt, ya. Baru kamu gunakan persamaan fotoelektrik Einstein, E sama dengan W fungsi kerja tambah Kmax, ya. Jadi, kamu punya tenaga foton 2.76 sama dengan fungsi kerja 2.5 tambah Kmax kita yang kita nak cari. Jadi, Kmax kita adalah 2.76 tolak 2.5 dapat 0.76 elektron volt. So, ini adalah tenaga. Jadi ini adalah tenaga kinetik maksimal bagi fotoelektron. Okay. Yang terhasil. Okay. Maksudnya kalau kita lukiskan logam ni, logam kita. Okay, logam ini tadi. Kita kenakan cahaya kepadanya. Cahaya ini juga mempunyai tenaga. Ini pula mempunyai tenaga 2.76 elektron volt. Logam ini mempunyai fungsi kerja 2.5 elektron volt. Elektron yang terkeluar mempunyai tenaga kinetik maksimal iaitu 0.76 elektron volt. Okey? Alright, so itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi hari esok. Bye.